Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Okey, cikgu harap juga semuanya berada dalam suasana yang gembira selepas kita baru sahaja bercuti selama seminggu, dan diharapkan untuk PDPR pada minggu ini murid-murid lebih bersedia dan berada dalam keadaan yang ceria. Pada minggu ini kita akan mempelajari tema baharu iaitu tema yang ke-14 yang bertajuk Citra Bahasa dan Sastra Kita. Sebelum itu, apakah maksud citra murid-murid? Citra bermaksud dalam Kamus Dewan iaitu sebagai gambar, lukisan atau arca. Okey, citra ini juga merupakan kata-kata teras sebagai gambaran, wujud, rupa, bentuk dan lukisan. Okey, macam mana citra itu boleh hadir? Iaitu antara manusia dengan manusia. Yang kedua, citra manusia dengan pencipta. Yang ketiga, citra manusia dengan dirinya. Yang keempat, citra manusia dengan alam. Dan yang kelima yang kita akan kupas lebih mendalam dalam tema yang ke-14 iaitu citra manusia dengan karya seni. Seni sastra, seni budaya, seni rupa dan seni persembahan tidak seharusnya dilihat dari aspek seni semata-mata. Seni dalam Islam juga tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Okey, itu secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan citra. Kemudian kita lihat apakah itu sastra. Okey. Sastra, perkataan sastra itu berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu kastera. Kemudian kesusastera membawa maksud yang khusus iaitu su, iaitu indah, baik, lebih berfaedah. Kemudian maksud sastra itu pula ialah huruf, buku, karya atau teks. Kesusastraan adalah kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Menurut Hashim Awang, sastra adalah ciptaan atau karya seni yang disampaikan melalui bahasa. Okey, itu merupakan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan citra dan juga apakah yang dimaksudkan dengan sastra. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.7.1 berbincang tentang sesuatu perkara untuk menerima atau menolak hujah secara rasional dan bertata susila. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu harap pada akhir PDPR murid-murid akan dapat menyatakan satu pandangan untuk menerima atau menolak hujah secara rasional. Okey murid-murid, sekarang buka buku teks halaman 180 dan 181 yang bertajuk daripada minda kepada tinta ilmu. Dalam muka surat ini kita akan bersembang mengenai sastra dan juga sastrawan negara. Siapakah sastrawan negara? Sastrawan negara Malaysia merupakan anugerah yang diberikan kepada mereka yang menyumbang dalam bidang sastra bahasa Melayu di Malaysia. Anugerah Sastra Negara yang pertama telah diadakan pada tahun 1981 hasil gesaan bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Hussein Onn yang menginginkan sebuah hadiah sastra yang berprestij demi mengangkat martabat sastra di negara kita. Okey, berikut merupakan
Senarai penerima Anugerah Sastrawan Negara Malaysia yang telah diadakan pada tahun 1981. Penerima pertama ialah Dr. Kamaluddin Muhammad atau Christmas. Okey, pada setiap tahun Anugerah Sastrawan Negara Malaysia telah diadakan. Okey, dan yang terakhir sekali telah diadakan pada tahun 1919. Iaitu telah dianugerahkan kepada Profesor Dr. Siti Zainon Ismail. Murid-murid, hari ini kita akan mengenali dengan lebih mendalam lagi 3 sastrawan negara, iaitu yang pertama, Usman Awang. Siapakah Usman Awang? Okey, Usman Awang ini terkenal dengan nama penanya Tongkat Waran. Okay. Beliau ialah seorang penyair dan ahli drama yang prolific ketika hayatnya. Okay. Usman Awang juga dikenali dengan nama Adi Jawa, Amir, Atmajiwa, Manis, Pengarang Muda, Rosmurni, Setia Budi dan barangkali nama-nama lain juga wujud sebagai nama penanya. Pada tahun 1991, beliau telah dianugerahi darjah kebesaran Datuk Paduka oleh Sultan Perak Darul Rizwan yang membawa gelaran Datuk. Okay. Antara karya-karya yang pernah dihasilkan oleh Usman Awang ialah yang pertama novel yang bertajuk Tulang-Tulang Berserakan. Okay. Selain pada novel, Datuk juga telah menulis beberapa buah cerpen iaitu Untuk Malaya Merdeka, Turunnya Sebuah Bendera, Kami Yang Terlibat dan lain-lain. Selain daripada novel, cerpen, Datuk juga telah menghasilkan drama dan juga sajak. Pada tanggal 29 November 2001, Datuk telah meninggal dunia setelah lama mengidap penyakit jantung. Okey, sastrawan negara yang seterusnya ialah Zurinah Hassan. Okey, Datuk Dr. Zurinah Hassan yang telah dilahirkan pada tahun 1949 merupakan salah seorang penyair dan tokoh sastrawan negara dari Malaysia. Okey, beliau dilahirkan di Bakar Bata, Alustar Kedah dan telah menghasilkan sebanyak 19 buah buku antologi sajak, antologi puisi, kajian sastra, antologi cerpen dan juga novel. Okay. Antara hasil karya Datuk ialah Keputusan, iaitu sajak, Sesekali Aku Menjauhkan Diri dari Puisi, Tanjung Dawai, Sungai Tiang, Dari Gunung Jerai ke Pekan Rabu, Kuala Lumpur, Pantai Remis dan juga Bas Stand Klang. Okay. Beliau diumumkan sebagai tokoh sastrawan negara yang ke-13 pada 13 Oktober 2015. Pemilihan Zurinah itu dibuat berdasarkan sumbangan besarnya melalui karya dan pemikirannya terhadap pengembangan sastra serta impak dalam penyebaran ilmu. Pada hari ini juga kita akan mengenali seorang penulis muda iaitu Wan Nor Azrik. Okay. Wan Nor Azrik Wan Mukhtar, anak kelahiran Alustar Kedah, merupakan penulis yang prolifik sehingga telah menerbitkan lebih 6 novel sejak 4 tahun lalu. Novel pertama yang diterbitkan pada tahun 2014 yang bertajuk Dublin diterbitkan oleh ITBM dan memenangi hadiah utama sayembara penulisan ITBM Pena Berita Harian yang diadakan pada tahun 2014. Novel tersebut telah melonjakkan nama beliau sebagai antara penulis muda yang akan mengubah lanskap sastra tanah air.
Okay, selain daripada karya tersebut, antara karya-karya lain yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Sonata Roda Basikal, Boneka Rusia Guaido, Dompet Kulit Buaya dan Dikala Bulan Bermain Biola. Kini, beliau merupakan penulis sepenuh masa yang banyak menulis di akhbar dan majalah serta menjadi panel dalam banyak seminar atau persidangan yang berkaitan dengan sastra, buku, bahasa dan pemikiran. Setelah kita mengenali beberapa orang sastrawan negara dan juga penulis muda di Malaysia, murid-murid hendaklah melakukan beberapa aktiviti untuk menguji minda masing-masing. Okay. Aktiviti yang pertama iaitu minda cerdas. Okay. Aktiviti ini murid-murid perlu lakukan bersama guru bahasa Melayu masing-masing. Aktiviti yang pertama, okay, murid-murid perlu bincangkan cara-cara untuk menghargai sastrawan negara. Aktiviti yang kedua yang perlu murid-murid laksanakan ialah meja bulat. Berdasarkan bahan yang terdapat dalam buku teks, berbincanglah tentang program untuk menghargai peranan sastrawan negara dengan menerima atau menolak hujah secara rasional dan bertata susila. Okey murid-murid, sekian sahaja untuk hari ini. Cikgu harap objektif pembelajaran kita akan tercapai dan seterusnya murid-murid akan menghargai tokoh sastrawan negara dan juga hasil penulisan yang telah diilhamkan oleh tokoh-tokoh sastrawan negara tersebut. Sastra pencetus minda masyarakat. Sekian, terima kasih.